Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke perbicaraan forum pada kali ini. Saya Muhammad Hashimi bin Khairul Akli akan menjadi moderator anda pada hari ini. Dan bersama saya adalah dua orang panel yang akan membicarakan ataupun membincangkan tajuk forum kita pada hari ini. Baiklah, bagi panel pertama, saya memperkenalkan saudari Nur Nafisa binti Abdul Wahab. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah. Baiklah, untuk panel yang kedua, saya memperkenalkan pula saudari Hanis Akilah binti Hasmini. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat saja. Bagaimana pula dengan cik penerusi kita? Alhamdulillah, saya juga baik-baik sahaja. Baiklah, kita akan memulakan forum kita pada hari ini. Jadi, forum kita pada hari ini adalah bertajuk Sistem Masyarakat di mana kedudukan wanita. Baiklah, seperti yang para hadirin ketahui bahawa wanita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama sahaja seperti kaum lelaki, iaitu dijadikan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Oleh itu, setiap wanita yang ada di muka bumi ini mempunyai peranan mereka yang tersendiri. Oleh itu, saya ingin mengajukan persoalan kepada panel kita yang pertama, iaitu saudari Nafisa. Apakah peranan wanita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator atas soalan yang dilontarkan sebentar tadi. Bila memperkatakan wanita di dalam Islam, tidaklah dapat dielakkan daripada membicarakan beberapa aspek penting mengenai kedudukan mereka berhubung dengan status, peranan serta sumbangan mereka terhadap diri mereka sendiri, keluarga dan juga umat Islam di sepanjang masa. Sebelum saya menjawab persoalan yang diberi, izinkan saya untuk menerangkan mengenai status wanita Islam. Wanita mempunyai taraf yang sama dengan kaum lelaki di sisi Allah. Ukuran kelebihan seseorang itu ialah ketakwaannya, di mana Allah telah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam surah tersebut mengatakan bahawa lelaki dan wanita itu sama sahaja, tiada kurang dan tiada lebih. Baiklah, bagi menjawab mengenai peranan wanita Islam sebagai hamba Allah. Di dalam hubungan wanita sebagai hamba, mereka mempunyai taraf yang sama dengan lelaki di mana Allah telah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, baik dia lelaki ataupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 124. Kaum wanita tetap mempunyai tanggungjawab terhadap Allah, sama sahaja seperti lelaki. Mereka juga mempunyai hak untuk menunaikan rukun Islam, tetapi penentuan tanggungjawab ini ada beberapa perbezaan di antara lelaki dan wanita, di mana kelonggaran-kelonggaran diberikan kepada kaum wanita tentang ibadah tertentu untuk memberi keringanan kepada mereka menjalankan tanggungjawab rumah tangga. Umpamanya mereka tidak diwajibkan untuk menunaikan fardu Jumaat seperti yang diwajibkan ke atas kaum lelaki dan ibadah-ibadah lain. Di samping itu, kaum wanita juga mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan dan memperluaskan seruan dan dakwah Islamiah. Peranan ini telah dimainkan oleh kaum wanita dari zaman berzaman lagi. Dengan itu, lahirlah tokoh-tokoh seperti Khadijah binti Khuwailid,
Fatimah binti Rasulullah SAW, Sumayyah al-Yasir, Rabiatul Adawiyah dan lain-lain lagi yang memainkan peranan mereka sebagai wanita Islam yang memperjuangkan agama Islam dan juga memperluaskan dakwah Islamiah di kawasan mereka. Sekian saja daripada saya mengenai persoalan peranan wanita sebagai hamba Allah. Masya Allah, penjelasan yang sungguh jelas daripada saudari Nafisah. Terima kasih saudari atas penjelasan sebentar tadi. Kita dengarkan dari saudari Nafisah sebentar tadi mengenai peranan wanita sebagai hamba Allah SWT. Jika peranan wanita dalam rumah tangga bagaimana pula? Oleh itu persoalan ini saya akan serahkan atau saya akan ajukan kepada panel yang kedua iaitu saudari Hanis Akilah. Silakan saudari. Okey, baik. Terima kasih kepada pengerusi majlis Saudara Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati sekalian. Sebentar tadi Saudari Nafisah telah menyebut tentang peranan wanita sebagai hamba Allah. Di sini pula saya akan berkongsi tentang peranan wanita dalam rumah tangga seperti yang dinyatakan oleh persoalan dinyatakan oleh Saudara Hashimi tadi. Yang pertama, seperti yang kita tahu, setelah berkahwin, kita sebagai seorang wanita akan membawa gelaran seorang isteri kepada seorang suami. Jadi, besarlah peranan yang harus digalas oleh seorang isteri, sama ada isteri itu bekerja ataupun sebagai seorang suri rumah. Di arus pemodenan zaman ini, ramai sangat wanita yang telah bekerja dan mempunyai tanggungjawab sendiri selain sebagai seorang isteri. Berdasarkan statistik kadar penyertaan tenaga buruh KPTB dalam kalangan wanita yang diperoleh daripada penyiasatan tenaga buruh yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara Malaysia, sepanjang 45 tahun selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, bilangan wanita yang memasuki alam pekerjaan semakin meningkat. Namun, ia bukanlah satu penghalang kepada seorang isteri untuk tidak taat dan memainkan peranan mereka sebagai seorang isteri. Walaupun pangkat dan pekerjaan isteri lebih besar daripada seorang suami, namun ia bukanlah satu platform yang membolehkan isteri ini ingkar arahan dan tidak taat kepada suami. Tanggungjawab seorang isteri amatlah besar sehingga ketaatan isteri kepada suami adalah berada di tahap yang paling atas berbanding dengan ketaatan wanita kepada ibu bapa mereka sendiri setelah mereka berkahwin. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sekiranya aku menyuruh seseorang supaya sujud kepada orang lain, tentu sekali aku akan menyuruh isteri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Seterusnya kita boleh pula tengok peranan wanita sebagai seorang ibu kepada anak-anak. Menjaga dan mendidik anak-anak merupakan peranan utama yang perlu dimainkan oleh setiap wanita yang berumah tangga. Dalam meniti arus pemodenan ini, terlalu banyak cabaran sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anak menjadi manusia yang berguna dan cemerlang dari segi akademik maupun ilmu agama. Seorang ibu yang bertanggungjawab ke atas setiap anaknya selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya dan akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tanggungjawab dan peranan seorang ibu ini perlu selari di antara duniawi dan ukhrawi kerana anak-anak inilah yang akan membentuk generasi masa akan datang. Contohnya, membesarkan anak dengan penuh kasih sayang kerana dengan kurangnya kasih sayang inilah akan menjadi punca utama gejala keruntuhan akhlak meningkat dalam kalangan remaja kita. Mendidik anak supaya taat kepada Allah, menjaga kebajikan anak termasuk makan pakai mereka, aktiviti harian mereka dan sebagainya. Serta membentuk peribadi anak dengan nilai murni yang baik seperti saling tolong-menolong, rajin bersedekah, berkasih sayang dan bertanggungjawab dalam setiap perkara yang dilakukan. Benarlah kata orang, rumah tangga yang bahagia adalah kerana mereka mempunyai tulang belakang yang kuat, iaitu seorang wanita. Seorang wanita adalah manusia yang paling kuat dan tabahkan banyak tanggungjawab yang digalas dalam pada masa yang sama, iaitu sebagai seorang isteri, ibu dan juga pekerja sekiranya mereka bekerja. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Hanis atas penjelasan yang mudah untuk kita fahami. Baiklah, wanita pada hari ini bukanlah seperti wanita yang ada pada zaman dahulu
di mana apabila mereka sudah berkahwin, mereka akan menjadi suri rumah untuk menguruskan keluarga mereka. Wanita pada zaman kini mempunyai hak pendidikan yang sama taraf dengan kaum lelaki, dan perkara ini telah dibuktikan dengan terlahirnya ataupun dibuktikan dengan adanya pensyarah, doktor dan lain-lain kerjaya yang didominasi oleh kaum hawa. Oleh itu, saya mempunyai satu persoalan bagi saudari Nafisah. Bolehkah saudari jelaskan mengenai hak pendidikan bagi kaum wanita? Silakan. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang diberikan tadi. Teringat saya satu potongan ayat dari surah An-Nisa ayat yang ke-32. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Maksudnya, orang-orang lelaki ada bahagian dan apa yang mereka usahakan, dan wanita pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Di sini, Al-Quran dengan tegas telah memberikan satu jaminan yang pasti kepada kaum wanita untuk turut bersama-sama kaum lelaki memainkan peranan dalam kehidupan. Islam telah menyediakan dan menentukan hak-hak tersebut agar tidak disalahgunakan sebagaimana yang dilakukan oleh umat terdahulu sebelum kedatangan Islam. Jadi hak yang dikatakan yang diberikan oleh Islam kepada wanita seperti hak dalam politik, ekonomi, sosial dan juga pendidikan dan lain-lain lagi. Bagi persoalan yang diberikan oleh moderator tadi mengenai hak pendidikan kepada wanita. Baiklah, berdasarkan kepada wahyu pertama daripada Al-Quran adalah perintah agar manusia membaca. Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Atau dengan kata lain, belajar, mengaji, menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau pelajaran, maka jelaslah bahawa setiap individu tidak kira seorang lelaki maupun wanita diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Rasulullah SAW pernah bersabda, An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW talabu ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya, Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan kepada tafsiran hadis ini, para ulama bersependapat menyatakan bahawa kaum muslimah, kaum wanita juga termasuk dalam tuntutan hadis ini. Maka wajib bagi wanita untuk mencari ilmu pengetahuan yang menguatkan keyakinan terhadap akidah, membetulkan amalan ibadah dan membentuk tingkah laku dengan akhlak Islam yang terpuji. Wanita dibolehkan untuk belajar hingga memungkinkan dirinya dalam peningkatan ilmu pada tingkatan ijtihad. Bahkan, suami tidak berhak untuk melarang isteri daripada mencari ilmu yang wajib baginya, apatah lagi sekiranya suami tidak mampu untuk mengajar sendiri atau tidak mahu mengajar isterinya. Allah juga menjelaskan bahawa dia tidak akan mensia-siakan amalan yang dilakukan sama ada seorang lelaki maupun wanita. Allah berfirman, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. Sesungguhnya, aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu sama ada lelaki maupun wanita, kerana sebahagian kamu adalah turunan dari sebahagian yang lain. Surah Al-Imran ayat 195. Ini menunjukkan bahawa kaum wanita juga mampu berfikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati daripada zikir kepada Allah serta apa yang mereka pelajari daripada alam semesta ini. Jelas daripada rumusan ayat ini dapat difahami bahawa wanita bebas untuk mempelajari apa sahaja sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing. Melalui sejarah Islam, terdapat banyak tokoh wanita yang sangat hebat dan alim ilmu pengetahuannya dalam berbagai bidang-bidang ilmu pengetahuan sehingga menjadi rujukan kepada semua golongan termasuk kaum lelaki. Isteri Rasulullah SAW sendiri, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, merupakan seorang yang sangat luas pengetahuannya dalam bidang ilmu agama. Bahkan beliau juga dikenali sebagai seorang yang pandai berhujah.
Beliau juga menunjukkan ketokohannya sebagai seorang yang mencapai kedudukan ilmu tinggi sehingga para sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan Osman bertanya kepadanya mengenai ilmu faraid. Wanita di zaman Rasulullah SAW amat memahami kepentingan ilmu hingga diceritakan bahawa mereka pernah memohon kepada Rasulullah SAW agar baginda bersedia memperuntukkan masanya khusus untuk mereka sahaja bagi mendalami ilmu-ilmu agama, dan Rasulullah SAW telah menerima permintaan mereka dengan baik. Jadi jelaslah di sini bahawa wanita daripada zaman Nabi lagi telah membuat penglibatan ke dalam majlis-majlis ilmu kerana merasakan bahawa menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas mereka juga. Mereka tanpa segan silu mengemukakan persoalan dan pertanyaan kepada masalah-masalah agama, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum khusus bagi wanita. Jadi jelaslah di sini bahawa wanita juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, dapat dibuktikan juga bahawa Islam tidak mendiskriminasikan wanita untuk mendapatkan ilmu dalam menuntut ilmu seperti banyak tuduhan yang diberikan oleh golongan-golongan tertentu. Dunia hari ini menyaksikan wanita telah berjaya membuktikan tahap kebijaksanaan mereka bukan sahaja dalam bidang pendidikan, malah dalam bidang ekonomi, politik dan pelbagai lagi cabang. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih saudari Nafisa atas penerangan mengenai hak pendidikan bagi wanita. Oleh itu, jelas bahawa wanita juga mempunyai hak untuk turut serta memperolehi ilmu bagi memenuhi cita-cita kerjaya mereka. Namun, jika dalam hak sosial pula, bagaimana saudari Hanis? Boleh saudari kupaskan sedikit mengenai hal ini? Okey, terima kasih saudari pengurusi majlis. Hak wanita dalam sosial. Islam mengangkat martabat wanita dan tidak memandang rendah kepada wanita, tapi Islam tidak menyamakan antara lelaki dan perempuan. Seperti yang kita tahu, sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab memperlakukan wanita sebagai manusia yang rendah nilainya. Kaum wanita ketika itu dianggap sebagai harta benda yang boleh diwarisi sahaja. Bayi perempuan dianggap sebagai aib, sehingga kan orang-orang Arab jahiliah ni menguburkan hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir. Namun Rasulullah SAW datang membawa risalah Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melenyapkan semua bentuk kezaliman tersebut dan mengembalikan hak-hak kaum wanita. Tindakan yang memeras dan mengabaikan hak-hak wanita semuanya dihapus sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-19, di mana hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji, yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Di dunia pada zaman sekarang ini tidak lagi seperti itu, lagi-lagi di negara kita, Malaysia. Golongan wanita di Malaysia telah mendapat hak yang sama rata dan mendapat keutamaan mereka dari segi peluang pekerjaan dalam bidang ekonomi, pemilikan harta, hak bersuara dan sebagainya, termasuk hak pendidikan yang telah dijelaskan oleh saudari Nafisa sebentar tadi. Pendek kata, golongan wanita di Malaysia merupakan golongan yang boleh dianggap istimewa berbanding golongan wanita di negara-negara Islam yang lain. Prinsip menghormati dan mengangkat hak serta martabat wanita telah dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 8. Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Jelaslah Perlembagaan Malaysia mengiktiraf
semua golongan di Malaysia dan mendapat perlindungan yang sama rata tanpa membezakan antara agama, bangsa dan jantina seseorang. Islam membenarkan wanita untuk bekerja demi untuk kebaikan agama, masyarakat dan negara. Bekerja di luar rumah dibenarkan selagi mereka tidak mengabaikan tanggungjawab utama sebagai isteri, membantu menyediakan keperluan suami serta membesarkan dan memberi didikan kepada anak-anak. Dalam masa yang sama, Islam mengiktiraf perbezaan lelaki dan perempuan terutama dari segi kekuatan fizikal. Justeru, sesetengah pekerjaan lebih sesuai untuk lelaki dan sesetengah lagi lebih sesuai untuk wanita. Sebagai contoh, kita boleh tengok kalau pekerjaan buruh kasar seperti membina bangunan tinggi, pastinya ia sesuai untuk lelaki. Untuk wanita, kita boleh ambil bahagian dari sudut perancangan plan dan struktur bangunan atau lebih dikenali sebagai jurutera, bukan untuk menjadi pengikat batu bata, pengendali kren dan pemasang cermin tebal bangunan tersebut. Tetapi, pekerjaan yang haram tidak akan mendapat apa-apa ganjaran dari sudut pahala, malah ia hanya menambah dosa semata-mata. Pekerjaan seperti pelayan di kelab-kelab malam, pelacur, bekerja di kasino, kedai nombor ekor, pelayan restoran yang menyediakan arak dan seumpamanya haruslah dielakkan. Mengenai status sebagai seorang isteri dan ibu, Nabi Muhammad menyebut secara jelas bahawa syurga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Dalam penafsiran yang tidak sempit, hadis ini membawa maksud yang sangat luas. Antaranya ialah memberi gambaran bahawa kejayaan seseorang dan kejayaan sesebuah masyarakat itu adalah bersandar kepada golongan wanita dan ibu. Mereka merupakan orang yang pertama dan paling berpengaruh ke atas seseorang dari pelbagai sudut termasuklah keselamatan, budi pekerti dan latihan yang diterima daripada golongan ibu. Justru itu, penindasan terhadap kaum wanita dalam apa jua cara sekalipun serta memaksa mereka melakukan sesuatu di luar kehendak mereka adalah sangat tidak selari dengan Islam, malah amatlah tidak dibenarkan. Sebagai contoh, Islam tidak membenarkan paksaan kepada anak gadis untuk berkahwin dengan calon yang tidak disukai. Ini termasuklah segala paksaan daripada ibu bapa. Dalam hal ini, ibu bapa hanyalah memberi cadangan sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara pengerusi majlis. Terima kasih Saudari Hanis atas penjelasan mengenai hak sosial bagi kaum wanita. Banyak ilmu dan fakta yang boleh kita ambil sebagai ilmu tambahan bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Oleh itu, saya boleh simpulkan iaitu kedudukan wanita dalam pelbagai aspek memainkan peranan yang penting dalam menjamin keseimbangan dalam sesuatu perkara yang dilakukan. Tanpa mereka, maka tidak sempurna sesuatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini yang telah memberikan kita banyak ilmu mengenai tajuk forum pada kali ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang setia dari awal forum hingga ke penghujungnya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.